الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat, tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, thumma alhamdulillah. Sama-sama kita rafa'kan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnia-Nya pada malam ini. Sekali lagi tuan-tuan, penutup kepada tahun 2020 untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah taman syurga kita dan juga topik pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan insyaAllah seperti biasa tuan-tuan, selepas daripada habis sesi setiap malam, maka nama kita akan tercatat di kalangan mereka yang akan mendapat harta pusaka. Dalam sijil faraidnya akan ada nama setiap malam, bertambahlah setiap malam setiap sijil faraid yang baru. Kita Sakaratul Maut menyambung kembali untuk siri yang ketiga pada malam ini. Dan masih lagi tuan-tuan diberikan mukaddimah kitab kita ini, iaitu Wajah Sakaratul Maut bil Haqqa, kedatangan Sakaratul Maut yang sifatnya itu haqqa, sifatnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Ibnu Rajab menceritakan Umar al-Khattab bertanya kepada Ka'ab al-Ahbab, wahai Ka'ab, bolehkah kamu menggambarkan kepadaku kematian? Maka Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang lelaki yang dipukul dengan sebatang pokok bidara, yang mana pokok itu penuh dengan duri yang tajam. Setiap duri masuk dan menusuk setiap urat saraf kita. Sebaik sahaja pokok itu ditarik dengan kuat, maka setiap duri yang melekat pada urat saraf tersebut ikut tercabut bersamaan dengannya. Yang tercabutnya apa? Urat saraf kita sekali, kan? Termasuklah daging-daging yang ada pada tubuh-tubuh kita yang satu itu pun juga akan tercabut dengan ditariknya pokok duri tadi. Bayangkan betapa dahsyatnya sakaratul maut, keadaan ketika manusia berhadapan dengan satu saat yang wajib tak dapat tidak tentang kono lalu juga. Cuma ringan tak ringan itu bergantung kepada amalan ketika hidupnya, kan? Makin banyak kebaikan dia,
semakin banyak penhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin ringanlah sakaratul maut. Sekiranya kesakitan yang borek-borek Allah Ta'ala dah beri tentang kepada kita saat kita masih hidup, ya, Nabi kata itu pun juga merupakan penghapus dosa. Manakala baki dosanya itu, kalau katakanlah ada 1 kilo lagi dosa, ya, 2 kilo setengah ke, baki dosa itu akan dihapuskan dengan cara diberinya sakit sakaratul maut. Kalau orang tu tak sakit, kan, sihat panjang, kan, lepas tu jobo pula, contohlah, kan, dia tak sakit, kan, hospital tapi tak konak dia, nama tak pernah berdatang. Kalau poin saja ada nama, belum ada. Umur berapa? 70, tak pernah pergi klinik. Contoh tuan-tuan, ada orang tu, ya, dia diuji dengan kesihatan, tak pernah sakit, kan. Pada dia tuan-tuan okey. Sebenarnya itu merupakan pemborek kepada dia sekiranya amalan yang dilakukan ataupun kehidupan itu lebih borek kepada dosa ataupun keburukan yang menyebabkan tertahannya terlebih dahulu kesakitan itu, maka terpaksalah digandakan qadanya sakit saat sakaratul maut. Maksud sakaratul maut sebab dia tak sakit lagi masa dia hidup, dia carry forward ketika sakaratul maut. Tak kisahlah double ke, triple ke, banyak mana lagi baki. Kalau baki dah tinggal secoek, kan, secoek, lepas secoek, kan, cipu dia. Mudah-mudahan begitulah, kan. Kita yang ada sakit macam-macam ni, kan, sakit hati pun sama lah tu, ya. Sakit hati tak dipakai. Jadi segala sakit yang dah diberikan Allah Ta'ala, walaupun pijak duri ya, sikitnya, tersekat batu ya, tersepak orang ya, kan, itu pun juga diberikan penghapusan dosa. So berbaki lagi dosa sekiranya masih ada akan menimpa kita ditebusnya saat sakaratul maut. Allah Ta'ala berfirman, "Falaula idza balaghatil halqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha sadiqin." Maka mengapakah ketika nyawa sampai di kerongkong, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin, mengapakah kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya? Tarji'unaha in kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Allah tempelak tentang sifat manusia, sikap manusia yang bila dia dah sombong dengan Allah Ta'ala, dia rasa nyawa ni dia punya, ya, body dia punya, segala dunia ini dia punya. Jadi bila Allah nak tarik nyawa tu, Allah bagi tahu, siapa sekarang ni boleh tahan ni? Saat aku nak tarik nyawa kamu, Allah kata siapa yang boleh tahan? Kalau hal hamba tu tarji'una, hang tarik balik. Allah kata macam tu, kan. Kalau kita rasa jobo dengan kehidupan, kehebatan kita, Allah kata cuba, aku yang betul ko, hang yang betul. Ya, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau kamu betul, kamu benar, kembalikan nyawa yang kami nak tarik ini, yang pasukan
tentera Malikul Maut dan pasukannya nak cabut, hang cuba tarik balik. Kan? Nak tarik macam mana? Tuan-tuan nak merayu pun tak boleh. Kalau nak merayu masa fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nak merayu saat nyawa dah ajal dah sampai, Allah kata nahi aku tak dapat dia. Kan? Malaikat maut nak cabut dia. Kan? Dia ngintai kita tuan-tuan berapa kali malaikat maut? 70. Itu dia ngintai, dia singgah rumah kali. Ngintai satu hal, dia ngintai dia teropong malung timur ada malung timur. Makna dia ada. Hak ngintai, hak dia pergi singgah rumah kita berapa kali Zahid? Singgah lagi pula. Nanti kita jumpa lah dalam kitab ni. Tapi lambat lagi lah. Tuan-tuan baca, jumpa lah tu. Kalau 70 kali tuan-tuan Malikul Maut mengintai, jam kita. Kita nak lari pun, nak nyorok taman, dia ngintai kita. Cuma nama orang mati ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah sebut dalam kitab ziarah ke alam barzah, disebutkan bahawa ajal setiap tahun ditetapkan setahun sekali. Kan? Bila ditetapkan ajal? Bulan Syaban, ataupun lebih tepat dia 5 bulan Syaban. Daripada 5 bulan Syaban itu, Allah Ta'ala akan beri satu buku, nama dia buku senarai kematian. Dia beri kat siapa? Dia beri kepada Malikul Maut. Nah, Malikul Maut ambil. Bila dia ambil buku tu, dia pun belek. Dia belek buku surat pertama Haji Ahmad tampilnya tu tak? Tentu contoh. Haji Karim tu, nampak tampil. Bila senarai itu ada tuan-tuan pada bulan Syaban, Allah Ta'ala akan beri peluang kepada kita untuk hantar dan failkan notis rayuan. Notis rayuan. Biasa kan notis rayuan. Kalau mahkamah biasa lah, tampil saja. Notis rayuan. Berapa lama tempoh dia? Sebulan. Notis rayuan akan didengar, akan diputuskan, keluar keputusannya bila? Pada malam Lailatul Qadar, malam takdir, malam ditentukan takdir. Kalau Allah Ta'ala ubah takdir dia, takdir mu'allaq, takdir mubrad, tak boleh berubah. Takdir yang berubah hanya takdir mu'allaq, berubah takdir dia. Kalau berubah dengan permohonan kita, Allah lulus kita punya notis rayuan tadi, maka dihapuskan senarai nama kematian pada tahun tersebut. Kan? Jadi kalau tuan-tuan kita rayu, saya tahu kan, mati ni tuan-tuan rayu. Kalau kes di contohlah kes dunia pun kita rayu, kalau kalah pun rayu lagi. Dan dah sabit pun contohlah rayu, selagi boleh selamat, contohlah, tak kisahlah apa pun kes kan. Ini mati. Nak habis kan? Macam dah kena gantung lah. Mahkamah jatuhkan hukuman gantung sampai mati. Di peringkat mana? Mahkamah tinggi. Maka yang tertuduh boleh merayu ke, contohlah, ke mahkamah rayuan. Sambil mati dulu, rayu lagi kepada mahkamah persekutuan. Kan? Mati dah ada saya nama, tapi rayu cukup boleh bunuh. Ataupun penjara suami hidup, nak tukar kepada penjara sehari, ataupun dibuang terus, rayu. So mati kita dengan Allah Ta'ala pun juga ada tempoh rayuan. Dan berubah tak berubah tuan-tuan, lah sekali pada malam Al-Qadar, setahun sekali. Sambung yang tuan-tuan. Itu cerita kitab lain tu. Sakaratul maut merupakan sebuah pertarungan dahsyat. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kematian
ke atas seluruh makhluk yang hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, kullu, semua benda yang ada di muka bumi ini fana. Bahasa Melayu kata fana, fana dah, binasa. Fan, kan? Kita ambil fana tu asal dia kalimah bahasa Arab, fana, fan. Dan fan tu sebab kita berhenti. Kalau tak sambungnya alaiha fani wa yabqa, kan? Semua yang hidup, baik manusia, baik yang pokok dan sebagainya, haiwan akan binasa wa yabqa, dan yang tetap kekal wajhu rabbika, yang kekal hanyalah zat Allah Ta'ala yang mempunyai al-jalal wal ikram, kebesaran dan kemuliaan. Dia yang kekal, kan? Hatta malaikat seluruhnya pun tuan-tuan akan dimatikan. Malaikat Israel yang duk cabut nyawa orang ni, dia pun kena cabut juga, kan? Lopeh habis semua manusia, habis malaikat, tinggal malaikat yang 10 dicabut. Last sekali malaikat Jibril. Lopeh Jibril, tinggal dia seorang. Siapa cabut nyawa dia? Kan Allah Ta'ala. Malaikat Israel lah sekali akan dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala cabut nyawa malaikat Israel, tuan-tuan, suaranya Masya Allah. Kalau dunia ini masih ada, dengar sakitnya saat malaikat Israel ditarik nyawa oleh Allah, bergegar bumi, kan? Jadi malaikat pun tuan-tuan, walaupun qadar dia malaikat maut mencabut nyawa, dia pun akan dicabut juga, ya? Dia pun akan ditarik juga. Oleh yang demikian, Hasan Al-Basri memberi nasihat kepada murid dan anak-anaknya seraya berkata, kematian dapat membongkar hakikat dunia yang sebenar, sehingga tidak seorang pun yang merasa senang semasa berhadapan dengannya, berhadapan dengan dunia ni, tuan-tuan. Sebabkan kematian itu lah, selepas orang mati dia tahu hakikat, dia nak menyesal ataupun tidak. Tapi Nabi dah sebut, kebanyakan manusia akan menyesal ba'dal maut, selepas daripada mati dia pun menyesal. Menyesal tu pada waktu dia mati, walaupun masih belum dikebumikan lagi. Sampai Nabi kata kepada para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pasal manusia menyesal sampai mati? Nabi kata, mereka yang meninggal itu walaupun baik, dia pun akan menyesal juga. Sebab apa? Mereka walaupun dah baik, dia tak tapak kebaikan dia. Patutnya aku boleh buat lagi baik daripada yang aku dah buat sebelum ini, dia menyesal. Kan kita ni dah rasa dah handal dah, tuan-tuan. Jemaah tak pernah tinggal, masjid tak pernah tinggal, kan? Kuliah tak tinggal, duduk sambil lelap, contohlah, tak pernah tinggal, lelap pun tak tinggal. Contoh tak pernah tinggal. Kalau ada tidur kalau orang perempuan berapa dia tak lelap, orang lelaki handai. Baru mengkontek dah lelap dah. Ini contoh, tak apa. Siapa nak tidur tak apa. Saya pernah, kan? Kalau tuan-tuan semua tidur, saya bangun coba balik. Kan? Ada pek saya ngajar tu dah. Kalau semua nak tidur, contoh, kan? Ada satu surah tu, depan ni yang duduk depan saya kata, bagus betul. Sekali dia berdengku, dia nak dengku tu, cari di setiap dinding yang besar ke. Kita punya dah tabik, saya tabik mula-mula tu. Wow, ini parah ni Pak Syekh mana ni, kan? Bersilo depan kita, ya tak? Bagus tu nama anak murid depan, kan? Bukan di belakang. Ini contoh-contoh, kan? Dia masuk tu duduk depan ni, kan? Dalam bagi lambik, duduk depan rumah.
Bagus lah, walaupun dia lembik, dia minta tu ada tak kosong apa ustaz? Ke sini. Sudah ya. Siapa pula orang tua ni? Sekali dia bersilong, dia tunduk. Wah, kacau. Ingat kau senyap kan? Sekali keluar karaoke dia, kacau. Lagu dandu. Pernah Nabi SAW tuan-tuan dalam kuliah ini cerita tak apa nak. Jadi bila Nabi kuliah ada 3 orang sahabat. Ini famous hadis ni. 3 orang sahabat. Dia main biasalah main lambik kan. Jadi bila lambik dia pun ada seorang tu. Sahabat yang pertama ni dia main, dia pun tengok ada tak kosong. Ada dia pokok duduk dekat. Geng dia kedua dia tengok, nak masuk malu. Yang tu datang lambik dan nak habis dah. Kau masuk kena tiba. Langsung duduk kat luar. Geng dia seorang lagi sama juga lambik Oi, ramai nampak kata lambik ni. Tengok dia pusing, dia cabut dia. Dia cabut balik. Habis kuliah, Nabi kata kat sahabat, "Hang nak tahu tak perihal 3 orang tu?" Separuh tu balik lah. Kan? Nabi kata perihal orang yang pertama, dia masuk tadi, dia terus duduk depan aku, duduk dalam majlis ilmu, dia cari tempat kosong. Ya, itulah apa nama orang yang sangat Allah Ta'ala tunggu manusia sebegitu. Allah nak beri bodoh ke dia. Dia tak malu. Nabi kata orang yang kedua disebabkan dia malu tadi, dia duduk kat luar. Allah kata aku malu nak jumpa dengan dia. Aku sendiri Allah kata malu nak panggil dia nanti. Nak tengok dia malu sebab apa? Dia malu dengan saya. Orang yang ketiga Nabi kata dia terus cabut pergi ngeteh ke mana? Bistro ko macam-macam kan, berasap kat sana contohnya kan. Jadi orang lagu ni Allah kata disebabkan dia lari daripada aku pun lari daripada dia. Aku tak akan jumpa orang sebegitu. Aku tak nak tengok dia sebab dia pun tak nak tengok aku. Jadi tuan-tuan ni nombor 1 kan. Nombor 1 walaupun duduk belakang tak apa. Habis tu malu duduk belakang tu tak apa, itu lain hukum. Kan? Kita semua nombor 1 lah. Bukan nombor 1 ustaz, kami bukan datang lambik, datang awal. Kita tak ada. Itu lagi hebat lah. Itu kita lain lah tuan-tuan ya. Mana tadi? Sebahagian ulama berkata semua doktor tidak mampu mengubati sekaligus menyembuhkan kematian. Kan? Doktor ialah tuan-tuan pakar macam mana pun, dia tengok nak mati, dia pun tak nak sentuh pun dah. Boleh ya. Dia lah dia ilmu dia kan. Jadi tak boleh. Apa boleh lah. Lagi 2 hari meninggal orang tua ni. Kan? Anda juga doktor pun. Dia siap sound tu. Bang, apa boleh bang? Macam mak saya bila kena stroke 2 tahun lebih. Dia kata, bang, apa boleh bang? Ni seminggu ya ni, seminggu sampai sekarang lagi. Betul. Kan? Itu stroke kan, stroke biasa umur pajak. Tapi doktor hampir pun tu. Tak hampir pun kan. Dia kata seminggu. Apa lagi ni lah? Tak ada can lagi lah. Tengok gaya woman tu parah ni tau. Tak terlantar kan, tak gorak apa pun tu. Buka mata klip-klip tu je. Dia baru seminggu kat saya. Balik tu. Baca Yasin dah kata. Yalah kita mau balik kan. Balik sampai sekarang ada. Allah Rabbi kan. Jadi dia tak tahu. Dia tak tahu tuan-tuan doktor ke apa ke. Kita sendiri pun nak ubati kematian tak ada ubat dia. Sebahagian ulama berkata ramai orang yang melawati orang sakit, malangnya orang yang melawati mati, dan demikian pula orang yang sakit juga pasti mati. Ya. Semasa hadis Nabi SAW berkaitan dengan ziarah kubur. Kan masa jahiliah dulu Nabi tak pernah. Lepas itu Nabi dah berikan penerangan adab-adabnya,
SOP yang perlu ketika ziarah kubur, walaupun belum PKP ke tak PKP, Nabi bagi tahu dengan jelas. Baru lepas itu Nabi kata aku benar. Itu ziarah kubur. Ini ziarah orang sakit. Dua-dua ada adabnya, tuan-tuan. Adab ziarah orang sakit ada, ziarah orang meninggal ada. Kedua-duanya lah sekali matlamat besar ada kepada kita yang dikurniakan masih hidup lagi bateri kita. Bagaimana nak memanfaatkan bateri yang ada, nak bagi dia betul-betul, walaupun bila bateri kuat atau tak kuat, tuan-tuan, jangan kong sudah kan. Kena cas selalu bateri kita supaya tak terkejut bila kong mampu dia kan. Cari charger ni, charge tak boleh, cari yang power pun tak boleh. Jadi sebelum dia kong betul-betul, kita switch setiap masa. Nak switch bateri tu di mana? Ni atau ni ada. Nak switch tentang bateri ni di sini. Allah Ta'ala sediakan pump dia. Tiang-tiang yang ada ni semua tempat switch kita. Kan tak dapat wayak tu kan. Tariklah masing-masing penyata okey dah tu. Itu bateri kita. Kan bateri kita. Dalam biografi Rabi' bin Haytham diceritakan bahawa ketika dia sedang sakit keras, ramai orang yang berkata kepadanya, maukah kamu jika kami jemput seorang doktor untuk merawatmu? Dia kata, aku sudah memikirkan itu dan nak panggil doktor. Ternyata doktor dan orang yang sakit pasti akan mengalami kematian. Dan dia dah sakit korek, dan di tahap maradul maut, kan, sakit mati. Orang sakit mati kata Allah Ta'ala berikan ilham ke dia, kan, keadaan-keadaan yang dia sendiri pun tak sedar. Apatah lagi dia masuk fasa sakar, masuk fasa sakaratul maut, mabuk mati. Mula-mula maradul maut, sakit mati, sakit nak mati. Pak mari sakaratul maut, mabuk. Mabuk ni orang mabuk. Macam mana pun mabuk arak ni, tak tahu apa. Kan, dia bercakap pun tak betul, sebab dia mabuk. Jadi kita bila menghadap orang mabuk ni, tuan-tuan, Nabi ajar kau mengajar dia kalimat syahadat saja. Kan, jangan ditanya dia cerita apa, cerita politik ke, cerita minyak ke, macam-macam lah cerita kan. Ni kawan ni sakit nak mati, dia cerita politik lagi. Sungguh luar biasa kaum 'Ad dan kaum Thamud adalah bangsa yang pandai dalam membuat rawatan. Ternyata namun kenyataannya doktor dan orang yang sakit tetap mati. Saudara, kaum 'Ad dan Thamud, kaum Nabi Saleh, ya, Nabi kaum 'Ad, Nabi siapa? Kaum 'Ad Nabi, kaum Thamud Nabi Saleh, Nabi Lut, kan. Bila sebut kaum Nabi Lut ni, tuan-tuan bayangkan kan, apa bodoh kerja mereka, kan. Zaman tu tuan-tuan dahsyat betul. Orang laki masa tu, dia tak boleh jumpa ni. Kalau handsome macam imam ni, tak boleh. Walaupun dah tua pula, walaupun dah lama tapi handsome lagi. Jam dia. Kaum Nabi Lut, tuan-tuan, marah tu kalau ada orang masuk ke kampung dia, orang baru lah contoh. Orang tak habaq dia, bang, ada orang jantan mana tak mana lah. Lawa apa tu? Lawa pula handsome bongeh dia. Sebelum dia bongeh tu, dia punya aura nafsu tu membuat-buat. Last sekali kemuncak sebelum Allah turunkan bala, dibalikkan bumi. Bila Allah Ta'ala utuskan malaikat ke rumah Nabi Lut, dan Allah Ta'ala utuskan malaikat ni pula menyamar sebagai seorang lelaki yang handsome, yang lawa, yang
malaikat tu bila menyamar manusia memang paling lama. Pergi rumah Nabi Lut pun comel parah ni dah. Kan? Tapi bila ialah tetamu masuk dalam rumah Nabi Lut, ini nak kata tuan-tuan, walaupun isteri kita duduk dengan kita kan, tapi dia jahat juga. Bukan isteri kamu, ni isteri Nabi Lut kan, ia membocor rahsia tetamu malaikat duduk di rumah ni. Bini dia pergi keluar tu pintu, dia habaq ke orang kat pasar, kat tampil tu dekat tu, bang kat rumah dia kan tu punya lelaki handsome tu. Dia dengar handsome, dia nafsu dia berlari mencanak dia tuan-tuan. Dan sampai rumah Nabi Lut, dia kepung semua sadu-sadu. Kan dia punya lain macam kan. Nabi Lut bangun ni, hang jangan sentuh tetamu aku ni. Sampai malaikat berkata ke Nabi Lut, tak apa, urusan itu tak apa, biar dah. Kan dia punya lain macam tuan. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Samud pun sama juga kedebelnya. Boleh tahan tak kedebel? Faham kedebel? Beganya. Last kali kan cerita unta di antara makhluk yang Allah Ta'ala lahirkan tanpa ibu. Kalau orang tanya kita, apakah makhluk yang dilahirkan tanpa ibu? Satunya tanya Nabi Adam AS. Yang kedua Hawa. Untuk nombor 3 ada 5 semua. Yang ketiga apa? Unta Nabi Saleh. Kan keluar aku di dinding gunung, tiba-tiba pang keluar. Mana datang Itu mukjizat Nabi Saleh. Bila kaum dia cabar Nabi Saleh keluarkan unta daripada dinding gunung ni, macam mana nak buat dah? Allah makbulkan tiba-tiba keluar unta putih yang besar. Ya. Itu di antara makhluk yang Allah lahirkan tanpa ibu. Yang keempat, apa Nabi Musa punya tu? Ular Nabi Musa tu. Ular Nabi Musa. Tongkat. Bukan tongkat dah. Tongkat. Ular Nabi Musa pun juga lahirnya tak ada ibu. Yang kelima, apa lagi yang kelima tu? Kibas Nabi Ibrahim AS, kan, Nabi Ismail. 5 makhluk yang Allah Ta'ala lahirkan tanpa ibu. Dan itu soalan esok pasti punya. Pasti kan? Kenapa pasti? Tadi kan anak-anak kita ditanya soalan tu. Jadi kaum Ad dan Thamud ini dari segi ilmu perubatan dia tuan-tuan Allah Ta'ala berikan, tapi dia sombong. Kan? Last sekali bila bertemu dengan sakit, kematian, maradul maut, tak ada ubat. Tak dapat nak menyembuhkan kematian tadi. Dalam riwayat bahawa ketika ajal telah menghampiri, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin bertanya kepadanya, wahai Khalifah Rasulullah SAW, bolehkah kami memanggil seorang doktor untuk merawat dirimu? Kata Sayyidina Abu Bakar, tak perlu. Dia kata tak perlu. Karena apa? Doktor sentiasa merawatku. Kan? Apa doktornya? Doktor pribadi. Dengan herannya mereka bertanya, siapakah orang yang merawat dirimu? Dan apakah yang telah dikatakan kepadamu? Kata Abu Bakar, doktor yang merawat dirinya ialah Allah Ta'ala. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku maha kuasa melakukan apa sahaja yang aku kehendaki. Kan, saat berakhirnya nyawa Sayyidina Abu Bakar, nak panggil doktor sekalipun tak ada lagi dah. Kan, yang merawatnya itu Allah Ta'ala. Dan dialah innallaha ala kulli syai'in qadir, berkuasa ke atas segala sesuatu mengikut kehendak dia. Ya, soal maut bila dah sampai tuan-tuan,
walaupun tak sangka, walaupun kita tak suka, bila Allah kata sampai tempoh dah, kan, dah sampai nombor giliran dah keluar dah, kan, Maya dia kata, kan, pergi jumpa saya. Allah jumpa dia. Orang saleh yang tuan-tuan pernah ditanya salah seorang tabi'in dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh, ditanya kepada mereka, andai kata antara dua pilihan, diberikan umur, ditambahkan lagi umur 100 tahun, ataupun tak kisahlah ditambah umur, dan diberikan segala harta seisi dunia ini kepadanya, diberikan kekuasaan, nak jadi apa? Jadilah. Segala kekuasaan, segala harta itu semuanya tidak akan dipersoalkan. Allah Ta'ala tidak akan persoalkan hang guna puasa lagu mana, harta hang dapat tam mana, tak tanya apa. Begeh belaka, lulut. Dengan ditawarkan mati pada hari ini. Abang, nak pilih apa? Nak pilih mati hari ini ke, ataupun sambung lagi kontrak? Dalam kontrak itu pula dia punya kandungan kontrak, dia bawikan segala macam. Jadi imam, contohlah imam lah, jadi imam sampai umur berapa? Sekarang berapa kan? 70 kan? Ha? Lebih lah. Itulah tu gaya tu lebih. Tak sebut lebih takut risau nak marah. Dah sebut muda sikit. 70 lebih, 70 lebih kan? 87 mangai. Anda betul. Masya-Allah, tabarakallah. Dan ini umur yang Allah Ta'ala berkati. Tentang yang muda di sini ni, dua-dua imam kita ni, saya main dulu, inilah orang ni. Tentang tak main, yang muda, bukan yang otak, yang muda ni. Dan kalau yang otak sampai sekarang jadi imam, baca pun mak kuat kalah orang muda, besar kemaluan ni. Ya, ni orang muda, bukan orang tua. Orang muda macam saya. Patut saya kagum. Ya. Nabi kata man tala umrihi wa hasuna amalu khairun nas man tala umrihi wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, Nabi kata orang yang umur dia diberikan dipanjangkan umur, wa hasuna, baik amalan dia. Ya, contoh depan kita. Kan? Wa syarrun nas tala umrihi wa syarru amalu. Orang yang seburuk-buruk manusia, Allah beri umur lama, 90 lebih pun ada. Contoh 90 apa. Tapi buruk amalan. Macam hampir lah. Tak ada amal pun. Ada amalan. Masjid jarang ada. Bukan jarang ada lah, so tak jajak. Hari Jumaat je pergi masjid, rayuk, itu tak dapat tu dah. Kan? Tak ada amalan kebaikan. Itulah manusia yang paling buruk. Umur lama, tala amrihi wa syarru amalu. Dia ingat bila umur dipanjang tadi, dia rasa Allah syukur ke dia. Sedangkan itu namanya istidrak. Kan, dibawi. Bila kau nak kembali kepada aku? Kan? Tapi kalau kita daripada muda, Masya Allah, istiqamah kita, sampailah seperti dua imam kita ni. Yang lain jangan terasa, kan? Nanti dia sebut dia, kalau pandang lah. Kan? Ini contoh-contoh jawatan yang Masya Allah. Bukan cerita jawatan, tapi imarahnya tadi. Kan? Contohnya jadi makmum pun tak apa, tak ada masalah. Saya sama ustaz yang imam ni, tak apa. Ahsan. Kan? Kita nak pastikan umur yang setiap hari diberikan Allah Ta'ala, semuanya ada koleksi kebaikan kita. Bau puas hati kita. Kan? Bila kita sentiasa di jalan itu, kita punya kehidupan tak ada rasa comel. Melah masalah sebesar mana sekalipun, Allah Ta'ala akan tolong kita. Dan sebab apa kita duduk di rumah dia, kita menolong agama dari tansurullah yang surukum
wa yuthabbit aqdamakum. Hang tolong agamaku, hang imarahkan rumah aku hang tolong aku. Ya Allah, aku ada masalah ni, ya Allah. Mengadu kat dia, dia akan selesaikan. Itu manifesto dia. Manifesto Allah Ta'ala. Bukan tak sama macam manifesto kita. Kan? Kita ada juga manifesto. Lepas tu manipusto. Kan? Sama yang ni tuan-tuan. Tadi cerita lain. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan pun sudah merasai saat maradul maut, dan Masya Allah dia sudah bersedia dengan kematian, pilih mati. Ya. Jadi persoalan yang utarakan tadi, di antara dua benda tu, kebanyakan manusia akan pilih yang pertama. Takkan nak mati copek, Ustaz. Tapi sahabat tadi, bila diberi dua pilihan, dia kata, aku nak mati hari ini. Kenapa nak mati hari ini? Sebab aku sudah merindui kekasih aku. Aku sudah merindui untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku sudah merindui untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kan? Saat Nabi Ibrahim AS didatangi oleh Malikul Maut, dia sembang dengan Malikul Maut, hamba ini nak cabut nyawa aku ke? Kata Malikul Maut, dah, aku main ni tengok hamba. Kan? Jadi kalau hendak cabut, hendak balik, tanya Allah Ta'ala. Kan? Jangan cabut lagi. Malikul Maut naik, bagi tahu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Nabi Ibrahim sekian. Kata Allah Ta'ala, hamba bagi tahu dia, adakah dia tidak rindu untuk bertemu kekasih dia? Adakah dia tidak merindui untuk bertemu kekasihnya? Malikul Maut turun balik, ya Ibrahim, Allah Ta'ala sebut, adakah kamu tidak merindui untuk bertemu dengan kekasihmu? Terus Nabi Ibrahim kata, wahai Malikul Maut, teruslah cabut lagi. Merindui untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita boleh sampai tahap ini, tuan-tuan, Masya Allah, maknanya kalau ada dalam diri kita sekarang persediaan ke arah kematian, sebut mati, kita tak comel, kita dah standby, tuan-tuan, itu di antara tanda Allah Ta'ala merindui kita. Allah Ta'ala akan meradai kehidupan kita selama-lamanya, insya-Allah. Tapi kalau kita masih rasa banyak lagi, tuan-tuan, kita minit yang belum kita selesaikan, hal-hal yang banyak yang Allah tangguh dulu. Yang kebanyakan kita, tuan-tuan, mohon pos tangguh. Kalau diberi surat tawaran, mam kan, sabu nyamuk, nak sambung tak? Sabu nyamuk, berapa nak pilih? Sekarang 70 lebih. 70 lebih kan? 70 lebih. Haji 87. Berapa lagi haji nak haji? Tak, ni ikhlas dari hatiku. Oh, dia yang minta ni. Berapa lagi haji nak? 100. Tak payah. Imam tak payah jawab, Ustaz salah mau. Tak tahu berapa nak sambung berapa. Ada seorang jemaah juga, saya tanya dia, Syekh, kalau diberi surat tawaran sign kontrak, sambung kontrak, nak pilih apa? Saya nak Ustaz 150. 150 dah. Janganlah butak putih, kan? Hang pun dah terlantur, okay? Menyusah orang ya. Tak payahlah, lama-lama pun dah menyusahkan orang ya. Kalau okey macam ni sadu, macam imam gitu, okey lagi. 60 menyusahkan orang je, baik mati capek lah. Daripada menyusahkan orang, menyusahkan anak cucu kan, contoh-contoh kan. Banyak yang saya jumpa macam tu lah, anak-anak. Kalau cerita part tu saya ajar sikit lah kan, cerita perhubungan layanan anak semasa ayah dia tua, mak dia tua, itu susah sikit. Dan lain jadi itu episod harapan lah. Seorang pujangga meluahkan rintihannya, bagaimana boleh aku mengadu rasa sakitku kepada doktor
Sebab derita ke ini merupakan perbuatan faktor kru. Allah Rabbi dan ya. Nak ngadu sakit kat doktor apa, sedangkan sakit ini daripada doktor kru. Kan sakit ini daripada siapa? Sakit daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Betul tak tuan-tuan? Kita domam. Tuan-tuan sebut siapa dulu? Perkataan yang pertama keluar daripada mulut kita, perkataan apa? Allah sakitnya. Tak keluar nama maklumnya. Kan? Betul tak Haji? Nak keluar juga nama lah dia baru keluar. Makna dia baru keluar nama bini rumah dia. Tapi yang pertama Allah sakit ya. Kan? Sakit ni sakit tu gaul ke tak gaul, pancing mani ke pancing masam ke, kan? Allah dulu tuan-tuan akan kita sebut. Ya. Memang sakit ni memang ubat yang paling mujarab. Paracetamol, Panadol yang paling baik untuk sadarkan balik kita. Kan? Sekali-sekala sakit alhamdulillah. Lagi lama sakit lagi bagus. Amboi Ustaz. Ustaz dah cakap kan. Saya yang menanggung ni. Tak hati juga. Tak pun tak raba dulu lah walaupun sakit. Saya sakit hati ni misalnya, sakit hati lain kata. Ni sakit-sakit pada tubuh jasad kita. Raba tuan-tuan. Ya. Bila kita raba dengan pemberian sakit dari Allah Ta'ala, dia akan comel, akan sembuhkan balik. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wabillahi taufiq. Surat pemaaf tuan-tuan untuk pertemuan pada tahun ini. Kita kalau ada banyak nombor, insya-Allah kita bertemu pada tahun hadapan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfarijun bil kurabu wa tuqamu bil hawaiju wa tunadu bihi wadaibu wa husnul khawatimi تسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم تسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
تقضى به الحوائج وتنال به الغرائب الخواتيم ويستسقى الغمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.